kat rumah sendiri, studio sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Rasa awkward pula. Aish. Silakan masuk. Okey, dah connect, cantik. Silakan. Ha. Korang mesti rasa asal saya pula nak teka kan. Alah kantoi. Ha, silakan masuk. Kantoi pula lah. Aduhai. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, selamat tengah hari, selamat pagi dan selamat malam buat semua warga Flushion. Mungkinlah ada dekat Zimbabwe sekarang ni tengah subuh. Jadi mungkin dia ada masalah dengan statistik, dia tak boleh nak handle statistik ni. Dia masuk juga dekat kelas ni, insya-Allah. Ada yang mungkin dekat Mekah. Dia tengok macam Allah Akbar, rasa macam tak ngam sebab malam tadi rasa macam susah nak tidur sebab dia terfikir-fikir pasal statistik. Jadi dia komit untuk masuk kelas kita pada malam ini, tengah hari ni. Saya dekat UK, cantik. Ada yang dekat Brazil, ada yang dekat US. Maksudnya kita punya kelas sekolah statistik ni dah go international. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita start, baiklah, seeloknya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Rambut mana ada rambut ni? Sama je lah. Sama je. Korang jangan bukan-bukanlah, penatlah saya. Bukan Sefati. Ya, memang bukan saya. Saya bukan Sefati. Allahu Akbar. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ladies and gentlemen, setahu saya dan sepengetahuan saya, betul ke Trooper Ryan, kita hanya ada Form 4 dan Form 5 dekat sini? Yep. Ya, untuk sesi hari ini kita ada Form 4 dan Form 5 sahaja. Ini bermakna saya boleh menggoncang ingatan dan otak korang berkenaan dengan Year 5, Year 6, Form 1, Form 2, Form 3 punya statistik. Boleh ke? Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Terasa sakit hati, betul? Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sebelum saya nak sembang, korang ingat lagi tak what is statistik? Mesti korang macam, statistik, seingat saya rasa daripada saya year 5, year 6 tak pernah lagi saya dengar sebut ataupun saya dengar any perkataan statistik dalam saya punya silibus. Betul atau tidak? Tak pernah kan? Abang kakak sekalian, saya nak tanya jap. Pernah nampak benda-benda Allah ni? Pernah nampak? Pernah nampak? Pernah nampak semua ni? Yang ini. Yang ini, yang itu, Yeza, yang ini. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, inilah dia statistik. Everything, semua benda ni adalah statistik. Tapi ini hanya permulaan. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Ma'ruf, izinkan saya untuk start our sekolah statistik ni, boleh? Boleh Okey, terima kasih. Ladies and gentlemen, saya nak sembang dulu, gang, about statistik. Okay, statistik ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia statistics. Yang mana abang-abang dan kakak-kakak sekalian, it's all about data. It's all about data. Yang mana abang kakak sekalian, semua benda dekat dalam dunia ni tak boleh lari daripada data. Yes, contoh paling dekat dan paling kita ingat, data pesakit-pesakit COVID-19. Betul? Kan?
Yes. Lepas tu apa lagi? Data. Data ni yang paling korang tak suka sebenarnya. Tapi benda ni yang paling dekat dengan korang. Apa dia? Markah-markah exam korang. Ha. Apa lagi abang kakak sekalian? Yang dekat dengan MC Plus. Tim data MC Plus. Apa lagi abang kakak sekalian? Banyaklah, banyak sangat benda yang ada kaitan dengan korang, yang ada kaitan dengan kita. Contoh, dekat waktu pilihan raya. Ingat lagi pilihan raya hari tu? Statistik menunjukkan, okey, contoh YB ini, bekas YB sebelum PRU, adakah berapa persen dia punya peratus untuk menang berbanding dengan lawannya? 56-44. Lepas tu dia kaitkan dengan orang-orang lain. Okey, negeri ni siapa yang akan conquer, parti mana ataupun blok mana yang akan mengongker negeri tersebut. Itu semua all about statistik. Dan abang kakak sekalian, the best part, yang ni saya nak bagi tahu korang okey, yang masuk awal je akan tahu benda ni. Abang kakak sekalian, saya antara orang yang betul-betul terpengaruh dengan statistik. Kenapa? Sebab waktu saya Form 6. Saya masuk Form 6 sekejap. Dekat sekolah tu, kawan saya ada cakap, weh, cikgu Ahmad aku cakap, orang power statistik boleh teka nombor top up. Saya ulang balik orang power statistik boleh teka nombor top up. Saya nak tanya korang lah, agak-agak saya terpedaya ke dengan benda-benda macam ni? Come on lah. Ini Amir Ma'ruf. Muka ni tak tipu. Tapi dia mudah kena tipu. Yes, saya percaya, saya apply dekat saya punya UPU, saya apply statistik. Alhamdulillah, saya belajar daripada diploma sampai degree about statistik. Ngam, aku kena tipu. Akhirnya abang kakak sekalian, dapat tak saya teka nombor top up? Saya tak dapat teka, tapi saya rasa senior saya nampak depan mata saya, dia orang boleh teka. Dan lebih nice, abang kakak sekalian, rupa-rupanya benda tu saya belajar dekat satu subjek. Tapi subjek tu saya main-main dan sampai sekarang saya tak tahu macam mana nak buat benda tu. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, let's go. Statistik. Kita bermula perjalanan statistik kita ni bermula daripada year 5, year 6 tau. Saya nak sembangkan kejap Year 5, year 6 yang mana korang belajar apa dekat year 5, year 6 ni? Namanya adalah pengurusan data. Apa benda yang korang bincang dalam pengurusan data ni abang kakak sekalian? Mari sini jap kita tengok. Korang belajar pasal mean, mode, median, julat. Ingat lagi tak? Year 5, year 5, year 5, year 6 ialah mean, mode, median, julat. Benda ni lah yang korang borakkan dekat dalam year 5 dengan year 6. Dan juga abang kakak sekalian, year 5, year 6, korang juga jumpa apa yang dipanggil sebagai piktograf, bar chart ataupun carta palang, pie chart ataupun carta pie. 3 benda ni yang korang dah belajar, dah go through-kan sama-sama dengan kawan-kawan korang beserta dengan cikgu korang dekat year 5, year 6. Okey, seterusnya abang kakak sekalian, perjalanan kita berterusan kepada Form 1 kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Waktu Form 1, kita belajar pasal pengendalian data. What is pengendalian data? Actually abang kakak sekalian, pengendalian data ni adalah benda yang saya sangat jealouskan dengan korang. Benda yang mula-mula sekali saya belajar benda ni waktu di diploma. Yes, apa yang korang jumpa mula-mula? Korang jumpa pasal numerik dengan kategori data. Ingat lagi tak? Data numerik, data kategori. Oh, pengendalian data dalam bahasa Inggeris apa? Pengendalian data dalam bahasa Inggeris kita panggil dia data handling. Korang belajar pasal data numerik, data kategori. What is data numerik? What is data kategori? Apa beza antara dua benda ni? Numerik adalah number. Semua data pasal nombor. Contoh, berat seseorang. Lagi, jarak antara rumah kita dengan rumah crush. Apa lagi? Jarak antara rumah kita dengan rumah crush yang kedua. Apa lagi? Jarak antara rumah kita dengan rumah crush yang ketiga. Yang kita nampak macam numerik tapi ada komen. Yang satu lagi, jarak nampak macam numerik tapi sebenarnya kita tak boleh kira adalah jarak antara kita dengan kematian.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, antaranya lagi contoh berat badan seseorang, berat badan kawan-kawan kita dalam kelas, markah exam, betul lah, ada orang 70, ada orang 80, 85, 195, 2434. Semua tu adalah numerik bila data tersebut dalam bentuk nombor. Geng, yang kedua data kategori. Contoh apa? Data kategori adalah data yang bukan dalam bentuk nombor. Contoh saiz baju, kita ada S, M, L, XL, double XL, triple XL, 4XL, 5XL dan seterusnya. Kakak, dia takkan jadi 3XS. Apa awak ingat ini iPhone? La ilaha illallah. Kadang-kadang sorry. XS tu extra small XS kat bawah. Sorry, my mistake. Salah saya sorry. Sorry. Okey, apa lagi data yang melibatkan bukan nombor? Contoh jenama handphone. Kita ada apa Huawei, Oppo, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone dan seterusnya. Nokia dia bukan kategori handphone kakak. Nokia dikira kategori bom. Nokia dikira kategori bom. Dia tak dikategorikan sebagai handphone. Baru keluar. Okey, seterusnya abang kakak sekalian, bila kita dah tahu pasal data numerik dengan data kategori, ni saya nak bagi tahu. Saya tak pasti kat tempat lain, tapi saya rasa awak semua mungkin jarang diketengahkan ataupun dikenalkan dengan benda ni abang kakak sekalian. Data numerik dengan data kategori, both of them ada carta-carta ataupun graf-graf yang special untuk diorang. Both of them ada carta-carta ataupun graf-graf yang special untuk diorang. Yang mana abang kakak sekalian, kalau dia terbalik ataupun tersalah guna, kemungkinan untuk data tu tak tepat ataupun data tu jadi rosak ada. Geng, abang kakak sekalian, jom kita go throughkan sebab sekarang yang pertama adalah data kategori. Data kategori dia ada 4 benda yang korang dah belajar untuk form 1. Okey, 4 graf ataupun 4 carta. Apa dia? Pick, bar, pie, dot. Sekali lagi, pick, bar, pie, dot. Again, pick, bar, pie, dot. Apa benda tu? Pictograph. Korang jangan pick yang lain pictograph. Yang kedua, bar chart, carta palang. Yang ketiga, pie chart ataupun carta pie. Yang keempat, dot plot. Plot titik. Plot batang daun mana Sabar. Itulah dia. Kan saya dah kata, dia benda ni adalah special untuk kategori saja. Plot batang daun kat mana? Kat sini. Ni. So abang kakak sekalian, jom kita tengokkan kejap. Pictograph adalah data yang digambarkan menggunakan picture. Pictograph. Boleh dapat? Yes. Dan dengar sini baik-baik abang kakak sekalian. Pictograph ataupun picture ni, saya tak tahulah awak tahu ke tak, tapi saya nak bagi tahu. Awak hanya ada 2 option saja. Awak lukis penuh atau lukis paruh. Jangan pula tiba-tiba contoh. Yang ni mewakili 5 orang. Contoh abang kakak sekalian. Dia nak buat 6 orang. Macam mana dia? Macam mana kalau dia nak cek kehadiran pelajar 6 orang? Dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Kenapa awak pilih kepala? Sebab cikgu, kalau kita tak ada kepala, otak tak ada tangan, ada kaki pun tak guna. Logik juga kan? Tapi kenapa kapla? Sebab dia adalah kapla. Tanpa dia, sekolah tak boleh jalan, cikgu. Sekolah tak boleh jalan. Korang jangan main-main geng. Tak boleh Kita hanya ada 2 option. Sama ada lukis penuh atau lukis paruh. Boleh terima? Okey, seterusnya kakak-kakak dan abang-abang sekalian, jangan lupa untuk letakkan dia punya kekunci kat sini
mewakili berapa orang. Okey, seterusnya bang kakak sekalian, ini adalah carta palang, simple je. Yang ini akan jadi dia punya frekuensi ataupun kekerapan ataupun bilangan. Kalau contoh A ni, A ada 5 orang, 2 4 5 5. B ada 8 orang, 2 4 6 8, cantik. C ada berapa orang? Ada 7 orang, 2 4 6 7, settle. Seterusnya bang kakak sekalian, carta pi. Carta pi, data tersebut boleh digambarkan dengan dua cara. Sama ada menggunakan sudut ataupun menggunakan kita punya percentage. Contoh yang ni abang kakak sekalian, sudutnya 90 darjah, 144, 126. Daripada berapa? Daripada 360 darjah. Boleh terima? Seterusnya abang kakak sekalian, boleh juga kita wakilkan dengan percentage. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. So, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, dah settle yang ni, chart, dot plot pula. Dot plot pula, gambaran untuk untuk data numerik, tapi dia hanya sesuai untuk data yang sedikit sahaja. Kenapa? Bayangkan abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita gunakan dot plot untuk menggambarkan pasien di seluruh Malaysia by negeri. Satu ni bersamaan dengan satu tau. Satu dot ni satu. Kong bayangkan negeri Selangor. Negeri Selangor Trupesh. Negeri Selangor ada berapa orang Trupesh? Ada 15,000. Contoh. 15,000. Takkan 15,000 korang nak letak dot ni. Kang Sagi dia naik. Nampak tak? Dia naik lagi guys. Dia naik. Tak habis guys. Tak habis. Korang faham? Jadi abang kakak sekalian kena ingat, statistik ni is not all about us. Dia adalah berkenaan dengan orang yang membacanya juga. Yang tu korang kena tahu dan kena ambil tahu. Faham? So simpelnya saya boleh concludekan, statistik is not about us, it's about others. Kita prepare dan kita kena pastikan bila orang lain tengok, orang lain faham apa yang kita sampaikan melalui graf. Boleh faham? Yes. Okey, seterusnya bang kakak sekalian, saya just nak bagi tahu untuk numerical data pula. Numerik adalah data-data yang berkenaan dengan nombor. Apa dia punya singkatan? Line stem histopol. Again, line stem histopol. Again, line stem histopol. Line adalah line graph yang mana abang kakak sekalian, line graph ni special untuk masa sahaja. Line graph special untuk masa sahaja. Boleh terima? Inilah yang korang tengok tu. Apa nama? Kejap kita tengok sekejap. Data COVID-19. Nampak ni? Ada garis ni? Yang ini sebab data terlalu banyak. Kalau data sikit-sikit, korang akan nampak dia macam saham. Saham naik, turun, naik, turun, naik, turun. Yes. Sebab dia punya data dekat sini, horizontal data, horizontal axis dia adalah time, masa. Bila dia berkait dengan masa, graf ataupun carta yang paling sesuai adalah gunakan line graph. Boleh dapat? Okay, let's go. Seterusnya bang kakak sekalian, stem and leaf adalah menggambarkan data yang kita nampak dia macam pattern. Contoh markah exam 98, 99, 87, 89, 88, 76, 3, 33, 21. So dia ada kepala dan ada ekornya. Boleh faham? Ada kepala dan ada ekornya. Yang ni lagi. Yang ni kepala nombor tersebut, yang ini adalah ekor nombor tersebut. Dan nombor ni juga boleh diwakili oleh perpuluhan. Contoh, kalau 73 ni saya nak menggambarkan 7.3, just tukarkan saja 7/3 mewakili 73 markah. Boleh 7.3 markah. Boleh dapat? Okey. Yang mana abang kakak sekalian kena ingat, yang bawah ni akan mewakili apa yang sedang awak present. Boleh Okey, seterusnya abang kakak sekalian, histogram dan frequency polygon. Saya rasa saya tak nak sembang banyak. Nanti kawan saya akan sembangkan waktu kita masuk silibus form 4 dan form 5. Boleh terima? Boleh Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Seterusnya, untuk kita masuk pada fasa tingkatan 2. Saya menjemput dan mempersilakan kawan saya merangkap rakan sekerja saya, merangkap orang yang menjadi penyanyi tapi tak berapa nak popular. Give it up, tuan-tuan dan puan-puan. Kawan saya, Ifwat Rosdi. Wow! Hai guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera bagi semua yang sedang berada.
Bukan. Hai, Assalamualaikum, salam Salah. sejahtera, salam satu Malaysia, salam semuanya yang jauh. Mari dikayaan kat merapat saya Farukkan hendak menjual buat hai. Okey, untuk yang kita form tu pula, ingat lagi tak apa yang kita belajar dulu. Nama dia apa? Nama dia apa? Saya tanya simple je, nama penuh dia apa? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke? You bagi sekarang. Now, tak tahu. Tak tahu pula. Lupa. Sukatan kecenderungan memusat. Oh, ni saya ada kat sini. Macam tak pernah dengar. Saya tak pernah belajar lah. Sukatan membulat. Bukan. Sukatan kecenderungan memusat. Dalam bahasa Inggeris dia, measure of central tendency. Okay, saya tuliskan supaya awak lebih ingat lah. Mana dia hilang pula. Okay, terbaik. Thank you. Okay, kita ada yang pertama sekali. Measure of central tendency. Okay, ini adalah bahasa Inggeris dia dan saya dah kata tadi bahasa Melayu dia adalah apa? Sukatan kecenderungan memusat. Benda ni tak wajib hafal pun dia punya tajuk besar ni. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan apa yang ada dekat dalam ni akan ada 3 perkara sahaja. Tahu tak? Tahu tak ada apa je dalam ni? No. Tidak. Ni lupa betul ni. Ni lupa betul ni. Pada siapa yang dah format, awak kena cari balik awak kena cari cara supaya awak dapatkan balik apa yang ada dekat dalam kepala. Okey, yang pertama adalah mod. Yang kedua PKP lah saja lah ya. Okey, ya. Ya bagi tahulah. Kita sambil-sambil kan. Okey. Yang kedua kita ada median. Dan yang ketiga kita ada mean. Okey, pada siapa yang belajar English, mean ni bukan mean yang kejam tu dia bukan mean yang you're so mean. No, not that. Not that tuan-tuan dan puan Okey, so dekat sini 3 perkara, mode, median dan mean. Kalau saya boleh terus bagi tahu apakah maksud kepada setiap satu ni. Yang pertama sekali, saya mulakan dengan mode. Ada yang dah ingat tak? Ada yang dah mula recap ke belum? Apakah maksud bila dia kata mode? Dah. Belum, gerak, banyak. Okey, pada siapa yang guna istilah banyak, itu awak kena betulkan. Sebab kalau awak guna istilah banyak, contoh yang sekarang saya terus bagi awak nombor-nombor. Okey, saya rasa saya nak pakai markah-markah ujian. Markah-markah ujian setelah lama kita bercuti. Let's say markah, asyik markah aje. Alah, boleh lah. Bukan saya cakap markah awak ni, markah orang lain yang berada di luar negara. Tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi sebagai sebagai rakyat yang sebagai orang yang prihatin, kita kisahkan juga apa yang berlaku di luar negara sebab sekarang ni dalam kegawatan ekonomi. Boleh semua orang? Pula. So markah-markah dia ialah yang pertama 1, 2, 3, 5, 7, 7, 7. 11, 13, counter 9. Let's say sekarang ni kita ada berapa orang tuan-tuan dan puan? Berapa orang ni? 1, 2, 3. Tengoklah ada berapa nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak cukup. Satu lagi. 14. Sabar jap. Saya nak tukar sikit. Okey, tukar 7, tukar 13. Okey, cantik. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang, yes. Dan ini adalah apa tuan-tuan? Ini adalah markah-markah setiap orang. Apa nak jadi? Apa nak jadi markah-markah ini? Kenapa ada yang markahnya 1? Paling tinggi markah 14. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikitnya. Sebelum semua bersuuzon, kita berfikiran, bersangka buruk. Ini sebenarnya adalah per 15. Ya, betul lah. Per 15. Nasib baik tak ada yang dapat 15. Kalau dia dapat 15, dia bukan manusia lah. Betul tak? Kalau 15 kan perfect kan? 15/15 kan perfect kan? Manusia, mana ada sempurna?
Saya rasa yang ini yang saya syak, dia saja je hilangkan satu markah. Takut orang ingat dia robot. Jadi, daripada data-data yang saya bagi sekarang ni, okey, data-data daripada markah-markah saya bagi, boleh saya sebut data awak ada rasa macam apa mual-mual. Tak ada boleh terima Okey, daripada markah-markah yang saya bagi kat sini, okey, awak tahu tak mode tu yang mana? Mode yang mana satu, tuan-tuan? Okey, so kita test balik benda yang kita dah belajar dulu masa form 2 ini adalah sukatan kecenderungan memusat. Mode adalah siapa yang kata 14? Siapa yang kata 14? Betul tak betul? Betul ataupun tidak 14? Tidak. Kerana yang mode adalah yang paling kerap. Yang paling kerap, jadi yang paling kerap adalah yang paling banyak kali lah. So paling banyak kali dekat sini, nampak tak? 7. Counter 9. 4 kali paling banyak kali dia. So itulah dia mode kita. Itu je. 5 ada 2 kali. Dia tak boleh lawan 7. So 7 mode adalah yang paling kerap. Okey, ada yang kata 5 pun boleh se. Okey, kalau pasal 5, contoh sekarang saya tambah lagi 2 data, 5. 5. So totalnya ada berapa? Ada 13 orang kan? Okey, 5. 7 ada 4 kali, 5 pun ada 4 kali. Maksudnya siapa yang mode? Itu akan jadi 5 dan 7. Kalau macam tu keadaan dia 5 dan 7. Tapi sekarang ni keadaan dia yang paling kerap adalah 7 kan? 5 ni ada 2 kali so kita abaikan dia. Kita biar dia macam you nak my level lah. 7 kata you nak my level lah. Okey, next kita pergikan kepada median. Ingat lagi tak median tu apa? Ingat lagi tak median? Median adalah yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah kita nak buat macam mana? Ada orang dia gunakan formula. Ada orang kan. Tapi kalau yang paling senang setakat yang ungroup data macam ni, ingat lagi tak ungroup dengan group data tu apa? Ingat lagi tak ungroup dengan group data tu apa? Ingat tak ingat dah. Mazhab ada 2 juga Kalau ungroup dia bagi data macam ni lah. Dia tulis nombor satu-satu. Tapi kalau group dia ada table. Dia ada table dan dia ada ranging. Tak apa, itu nanti saya bagi juga untuk tunjukkan kalau group apa benda pula. Macam mana keadaan dia. Okey, so sekarang ini adalah ungroup data. Maka untuk dapatkan median, biasanya kita buat apa? Nak dapatkan yang tengah-tengah. Median adalah yang tengah-tengah. Jadi kita akan putun-putun. So dekat sini bila kita nak putun-putun, kita putun macam mana? Dia akan jadi sa. Potong sampailah ada yang tengah-tengah. Potong. Rupanya tengah-tengah 7. Yeay kan? 7 lagi. Apa boleh buat rezeki dia? Okey. So next dekat sini ada yang tanya dekat sini, sir bukan patut kena susun dulu ke? Yes. That's good. Kalau awak nak dapatkan median ataupun nanti kalau kita up sikit dia ada nama lain tengok median ni ada nama lain dekat up level. Dekat yang form 4 punya dia dah ada nama baru. Tak tahu lah kalau kau perasan ke tak perasan. Dekat form 5 pun dia ada nama baru. Tak tahu lah perasan ke tak perasan kan. Median ni ada nama lain. Jaga-jaga. Okey. So sekarang bila median kita memang kena susun. Tapi kenapa saya tak susun daripada rendah ke tinggi? Kenapa saya tak susun? Sebab masa saya bagi tu dah tersusun dah. Saya memang orang yang tersusun. Kebetulan. Tahu tak? 1, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 13, 14. So tersusun lah. Tapi kalau dia tak tersusun, awak kena susunkan dulu. Daripada rendah ke tinggi untuk dapatkan median. Median je tau. Yang mode tak payah. Pecahkan semua orang. Okey, terbaik. Okey, next kita pergi kepada yang satu lagi which is mean. Mean dalam bahasa Melayu mean. Tapi biasa dia adalah MIN lah.
Tapi kalau kita nak pergi kepada bahasa kita, bahasa yang orang-orang cakap biasa dekat rumah kan, purata. Purata. Jadi macam mana kita nak dapatkan purata? Awak ingat lagi tak formula dia? Formula dia kan dekat dalam tu ada kaitan dengan ya, sebab formula ni nak buat dia kita akan ada formula tau. So formula dia adalah sigma. Ni nama dia sigma, kau tahu tak? Ini nama dia sigma sigma X bahagikan dengan N. Okey, siapa yang dah teringat? Bila nampak benda ni dia macam teringat. Dia teringat macam lama. Oh man. Teringat. Siapa yang tak suka? Siapa yang tak suka benda ni? Suka, bukan saya, bukan flashback biasa. Itulah dia. Okey, bila siapa yang ada kenangan-kenangan lampau yang mungkin tak suka kan, yang tu dia kalau buat kata saya punya kawan seperti kan susah kan. Dia punya penekanan tu tak suka sebab apa tau? Boleh saya cuba leraikan ketaksukaan awak tu? Boleh tak? Awak tak kenal siapa dia. Awak tengok macam awak judge dia. Awak tak pernah berkawan dengan dia. Awak tak pernah ambil tahu pun siapa dia. Tahu anda benci. Padahal dia ada nama tuan-tuan perempuan. Dia bukan sekadar formula. Dia ada nama. Sigma X bahagi N. X adalah untuk sesuatu. N adalah bilangan orang. Sigma adalah hasil tambah. Jadi hasil tambah sesuatu bahagi bilangan orang. Itulah dia. Sesuatu tu apa? Tengok cerita lah. Macam contoh sekarang ni, yang ni nombor-nombor ni saya tengah bagi. Dia apa? Dia apa? Saya cakap awal tadi semua ni apa? Markah kan? So sekarang kisah dia adalah markah. So markah. Sigma X adalah hasil tambah markah. Kalau kita punya kisah pasal markah, hasil tambah markah. Kalau kita punya kisah adalah pasal duit, hasil tambah duit. Jadi bila kita buat sigma X, maksudnya satu persatu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 13 tambah 14. Itulah sigma X. Hasil tambah sesuatu. 5 ada 2 so. 5 ada 2? Betul ke 5 ada 2? 5 ada 2. Betul lah 5 ada 2. Kenapa? Apa yang pelik sangat? Replay dia. Alah. Okey. So sekarang ni saya nak tanya soalan yang straightforward je. Okey, bahagi berapa? Bahagi berapa? Bahagi 11? Bahagi 11? Apa sebab bagi 11 pula? Apa sebab bagi 11? Mana tahu ni? Mana tahu? Apa dia? Bilangan orang lah. Kan ada 11 nombor. Kan ada 11 markah. Ada 11 orang lah. Bagi bilangan orang. Yelah bagi orang. Itulah dia. Tekan kalkulator. So kita akan dapat. Sekejap. Saya bukan tak percaya awak tau. Saya percaya awak. Awak tolong bagi markah. Bagi markah purata sekarang. Saya tak nak tekan kalkulator. Saya pegang kalkulator ni adalah saya saja je kan. Saya tak nak tekan pun. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 13 tambah 14. Okey, saya dapat 71. 71. Okey, saya percaya dengan awak. Saya tak tekan. Betul, saya tak tekan. Okey, lepas tu bahagi dengan 11. Okey, tolong tekan bahagi 11. Bagi 11, okey. Dapat 6.45 455 kalau bundakan. Yes, saya percaya dengan awak. Saya tak tekan. Kalau ambil nombor perpuluhan, kita akan ambil 4 angka bererti tau. So kita akan ambilkan kat sini 6.45455. Kalau kita bundakan, inilah min kita. Inilah dia markah purata kita. Bukan 2 je ke? Bukan, tak. Tak. Ini awak kena tahu ni. Okey, jawapan bila dalam perpuluhan, jawapan standard sekolah menengah sehingga universiti adalah 4 angka bererti. Sejak dulu kala lagi. 4 significant figures. Boleh tak? Nak tulis pecahan boleh tak, sir? Boleh je. Benda tak ada isu besar pun.
Boleh tak? Itu kan NMAX. Bukan. Memang macam tu. Unless soalan cakap tuliskan dalam 3 titik perpuluhan. Baru kita buat. Okay. So good. Macam kan? Julat. Ada yang tanya, julat tak ada ke? Saya tambah sikit. So biasanya kalau ikutkan yang julat, saya suka letak julat ni dalam bahagian yang dalam bahagian form 4 punya, which is sukatan serakan. Kan ada kat sini yang form 4 yang dah belajar kan, yang form 5 tahun ni kan dah belajar kan sukatan serakan. Dalam tu yang saya biasa letakkan julat kan, sebab nanti Sir Amir akan cerita lah dia. Saya saya boleh cerita tu, nanti Sir Amir akan cerita. Okay, makanya sebab saya tahu julat awak dah pernah belajar dekat sekolah rendah, ingat lagi? Ingat, yes. Julat ataupun dalam bahasa Inggeris, alang-alang kita guna English lah Range, which is yang besar tolak yang kecil. So yang besar tolak yang kecil, daripada kat sini, mana yang besar? Yang ujung sekali lah, sebab kita dah susun kan. Kalau kita tak susun lagi, itu kita kena cari yang besar, kita kena cari yang kecil, tolakkan. Maka range kita adalah 14, tolakkan dengan 1, paling besar tolak paling kecil, maka kita akan dapat range 13. Boleh tak? Boleh tak? Yang ni lah dia sukatan kecenderungan memusat. Inilah measure of central tendency. Oh, nak tahu nama median ke lah? Kan saya beritahu je lah Nama dia, nama lain median. Nanti kalau ada yang tanya, kau jangan cakap saya beritahu. Sebab benda ni sebenarnya rahsia. Boleh tak? Boleh tak? Saya beritahu sikit je. Median, nama lain dia, alamak, jangan kantoi. Nama lain dia adalah kuartal 2. Itu nama lain dia. Okey. Itu je kot. Alamak, tu bagi tahu pula rahsia. Tidak. Jangan tengok Okay, saya. guys, saya tiba-tiba termasuk. Tidak. Tadi saya tak ada kat sini. Tidak. Bagi saya macam tak adil lah sebab dia Alah. dia macam high council. Belum episod 4 kau dah bagi episod 4. Oh, belum dapat lesen lah. Belum. Alah, tak dapat lesen. Nanti aku bayar. Nanti bayar. Boleh. Kurang ni, minta tu beritahu dah dia apa. Okey, boleh tak sekarang tadi saya dah terjanji nak tunjukkan kalau dia adalah data terkumpul macam mana. Saya tunjukkan data terkumpul macam mana je. Boleh tak? Okey, daripada markah-markah yang sama, data terkumpul yang saya cakap tadi, mula-mula dia akan ada label. Dia akan ada apa? Dia akan ada label. So, ada table, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapalah macam tu? Okey, satu kali. Okey, sabar jap. Okey, cantik sikit. Okey, Allahu Akbar. Okey. So data terkumpul, dia ada table, tapi table dia dalam keadaan dekat sini dia ikut cerita lah. Biasanya kita sebut data, tapi saya nak dekat dengan apa yang kita buat tadi, saya terus bagi tahu apa cerita kita lah, markah lah. Boleh. X, sigma X tu X sesuatu bergantung kepada cerita. So kalau kita tengah cerita pasal markah lah dia. Kalau tengah cerita pasal saiz kasut lah dia. Boleh tak semua orang? Macam kan? Macam tak macam? Okey, cantik. So sekarang ni sebelah sini pula akan ada dia tulis frekuensi. Biasanya kita letak huruf F je. Okey, frekuensi ni apa? Frekuensi adalah kekerapan. Berapa kali dia ada. Jadi, bila awak nak tahu dia betul-betul adalah satu data yang terkumpul, maka dekat bahagian benda kat sini, dia mesti ada ranging. Contoh, kat sini saya pecahkan 1 hingga 5. Okay, lepas tu dekat sini adalah Allahumma salli ala Muhammad. Okay, lepas tu dekat sini adalah 6 hingga 10 dan kemudian dekat sini akan jadi 11 hingga 15. Boleh? Okay, markah-markah kita tadi 1 hingga 5 ada berapa? Cuba cek. 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak ada 5. Yes, 1 hingga 5 ada 5. Jadi bila awak nampak kat sini 5 ni, awak boleh tahu tak dia exactly siapa? Dia 1 je ke? Dia 5 je ke? Dia 4 je ke? Dia 3 je ke? Boleh tahu tak? Tak boleh lah sebab dia dah group kan. Itulah group data. Legend lah. So dekat sini 6 hingga 10. Jom kita tengok 6 hingga 10. 6 hingga 10 ada 7 je. 7. Nampak? Ada 4. Okey, so maksudnya kekerapan dia ada 4. Tapi kalau kita tengok dekat table ni, kita tahu tak dia berapa sebenarnya? Tak tahu.
Kita tak tahu. So kita tahu 4 ni adalah dalam geng sini lah. And the last one, 11 hingga 15 ada berapa? 11 hingga 15 ada 1, 2. Ada 2 sahaja. So that, bila kita nak dapatkan, saya pergi terus kepada min boleh tak? Bila kita nak dapatkan min, ataupun simbol yang kita pakai adalah biasanya X bar. X bar atas, palang atas kan. Kan kita main bar kan, betul tak? Main bar. So X bar nama dia, simbol dia lah. So simbol dia akan jadi, nak dapatkan min macam tadi kita ada hasil tambah markah, betul tak? Hasil tambah markah. Tapi bila dia ada frekuensi, dia adalah hasil tambah markah darabkan dengan kekerapan. Perkan dengan, dekat sini dia boleh kata hasil tambah kekerapan, ataupun saya lagi suka letak ini adalah masih bilangan orang. Okey. Daripada sini awak tahu tak bilangan orang berapa? Tahu tak bilangan orang? 11 lah, sama je. Kita campur guys, ni bilangan orang lah. Yang ni lah dia frekuensi. Maka kalau dia tulis kat sini bawah ni, dia hasil tambah F pun, samalah bilangan orang lah ni. Bilangan orang lah. Macam tak? Macam tak? Ini yang masalah awak tak suka tengok benda-benda macam ni. And satu lagi, kenapa dia ada FX? Okay, awak nampak tak? Tadi masa kita buat yang ungroup data, sesuatu kita ditulis semua. Maka semua yang ditulis kita jumlahkan. Betul tak? Betul tak? Tapi sekarang kita punya sesuatu tu, kita punya markah tu dia dah groupkan. So dia dah groupkan, macam mana kita nak list satu persatu? Tak boleh nak list. Tak boleh. Tak ada, dekat sini tak ada. Jadi macam mana nak buat? So sesuatu markah kita tu akan ditukar sebagai wakil kumpulan. Kita tak tahu kan, dekat sini 5 ni kalau tak ada yang ungroup tadi, kita tak tahu kan 5 tu apa je, 1 ke, 2 ke, 3 ke, apa kan, betul tak? Maka setiap grup ini akan ada wakil kumpulan yang dinamakan sebagai midpoint, titik tengah. Jadi dekat sini markah kita akan wakilkan dengan titik tengah. Okey, 1 hingga 5. Siapa yang tengah-tengah? 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah yang ni kan, 3 kan? Yeah. So ini akan jadi kita punya wakil kumpulan. Okey, kumpulan kedua 6 hingga 10. Wakil 6, 7, 8, 9, 10. 8 yang tengah-tengah, maka ini adalah wakil. Okay, and this one, wakil kita 13. Terbaik, 13. Jadi bila kita nak dapatkan hasil tambah markah, kita akan buat 5 kali 3 tambah 4 kali 2, 4 kali 8 tambah 2 kali 13. Okey, sekarang yang saya tengah buat ni adalah berkaitan dengan sigma fx sahaja. Kan? Awak rasa benda ni menyenangkan ke menyusahkan? Benda ni menyenangkan ke menyusahkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Percayalah. Percayalah. Okey. Kenapa kena ambil wakil dia? Sebab kita tak tahu siapa je dekat sini. 5 ni kita tak tahu siapa je. Kalau kita tak ada ungroup tadi, ni group punya contoh soalan. So dia bagi group je macam ni, kita tahu siapa. So kita terus ambil wakil. Wakil yang tengah-tengah. Dan dekat sini ini menyenangkan sebab apa? Sebab bagi tahu saya apa maksud 5 ni. Apa maksud 5 ni? Maksud 5 ni ada 5 orang dekat sini, betul? So kalau awak tak nak buat darabkan dengan berapa je orang, 3 ni awak kena buat apa? 3 campur 3 campur 3 campur 3 campur 3 campur 3. Awak kena buat 3 5 kali. Nak buat 3 5 kali? Ke awak nak darab ke? Oh dia ada 5 orang lah. Darab 5 terus lah. Macam tu. Kan lagi senang. Wah, betul ada ni kalau ni ada 8 dan 4 kali. 8. Baik awak 8 darab 4 terus. Kan lagi cepat. Kan menyenangkan, bukan menyusahkan. Awak bayangkan dekat sini ada 27 orang. 8 27 orang. Awak nak buat 8 tambah 8 tambah 8 27 kali. Rajin. Betul. Tak ada ke formula yang lagi senang. Dia tengah menyenangkan lah, bukan menyusahkan, tuan-tuan dan puan. So dekat sini kita terus masukkan semua ni kalau awak dah faham. Okey, wakil darab bilangan orang, wakil bilangan orang, wakil bilangan orang, jumlah perkan dengan bilangan orang which is 11 kan, hasil tambah sini, betul? Maka berapa yang kita dapat? 73/11. Macam kan? Macam tak, Cik? Saya nak tekan kereta. Okey, saya rasa untuk bahagian saya cukup lah. Dan sekarang ni kawan saya tak sabar-sabar. Duduk intai pada luar, duduk intai kan. Bila buat ni kan. Lebih pula kan. Lama pula budak ni kan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya menyebut my
My apa? Oh, my friend yang dah termasuk awal tadi, Sir Zairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ke? Dah, pergi. Apa ni? Allahu Akbar. Baiklah kawan-kawan sekalian. Aku main campak je, sorry loh. Okay, welcome back. Sekarang ni, kejap Ifat, sekejap Ifat. Saya nak tengok awak punya iPad, awak punya tab, sorry. Okay, tadi saya Ifat dah borakkan pasal mod, median, mean, di mana semua benda ni berada dalam satu family measure of central tendency ataupun sukatan kecenderungan memusat, betul? Okay, korang jap, saya nak tahu tak, korang tahu tak apa function measure of central tendency ni ataupun sukatan kecenderungan memusat ni? Function dia adalah untuk kita tengokkan apa dia punya behavior seseorang ataupun behavior sesetengah kelompok tu. Contoh, kalau kita katakan markah matematik diorang, mean tu adalah purata. Kebanyakan orang dapat C. Maksudnya diorang betul belum cukup menguasai lagi subjek matematik. Tapi dalam sains diorang dapat apa B contohnya. Markah around 70 ke 80. Maksudnya diorang memang dah kuasai subjek sains tu tadi. Boleh faham? Tapi abang kakak sekalian, korang pernah tahu tak apa pressure yang sedang dihadapi oleh student dekat sekolah SBP? Pressure yang ada pada diorang adalah untuk push result diorang ke nilai yang paling tinggi. Contoh abang kakak sekalian, dulu zaman Sir Uzairi sekolah dia waktu tu matematik semua 95 ke atas, betul? Tapi tiba-tiba datang dia berapa result? Okay, this is okay. Kita ambil lah result. This is not what we plan. Kita tengah nak bincang. Okay, 48. Geng. Bila result dia 48, boleh bayangkan tak apa cikgu dia buat kat situ? Cikgu dia akan lebih bagi perhatian kat dia, push dia, pressure dia, betul tak? Tahu tak sebab apa cikgu pressure dia? Sebab data yang diambil oleh KPM menggunakan mean, purata. Jadi, kalaulah data student tu 95 ke 100, tiba-tiba dia 48. Bila kita kira mean, tiba-tiba mean dia adalah 82. Tak ke sakit hati cikgu tu sebabkan seorang makhluk ni. Jadi itulah yang dipanggil sebagai data ekstrim ataupun nilai data yang di luar daripada Bahasa Melayu dia pencilan data. Yes. Pencilan data ataupun data terpencil lah kat bawah. Ataupun kalau dekat atas, dia akan jadi nilai ekstrim lah. Boleh faham? Itu sebab kalau kita nak analyze data, jumpa data-data macam tu, kita akan eliminate data tersebut dan kita hanya proseskan data-data yang ada dekat situ sahaja. Boleh terima? Okey. Dan abang kakak sekalian, seterusnya untuk proses yang seterusnya saya jemput dan mempersilakan kawan saya yang saya benci. Uzairi Taib, silakan. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua yang sedang berada di rumah? Hello guys, what's up man? What's up man? Oh my god, I see your names here. What's up guys? What's up? So saya kat toilet. That's TMI. That's TMI. Too much information tak perlu beritahu. Perkara-perkara begitulah. Sebab dalam ni bukannya semuanya student, ada juga mak atau ayah student dalam ni juga, dan ada juga cikgu dalam ni sejaga-jagalah semua kata anda. Yes. Yang pertama saya student SPM 2023 hadir Fatin Alisa hadir. Okay guys, now hari ni apa yang saya akan buat dengan awak di mana korang semua dah belajar dah. Korang dah belajar grup apa jenis data dengan Samir, betul tak? Dan korang juga dah belajar measure of central tendency dengan Saifat. Saifat dah beritahu kan kenapa dia nama dia central tendency kan? Dia dah beritahu kenapa nama dia central tendency. Ke dia tak beritahu? Tak? Alright. That's good. Okay, kalau macam tu saya pakai dia punya gambar je boleh? Saya tak letak kat sini. Pasal apa? Pasal ni bukan iPad. Bro, I'm not used to other than iPad. Jadi saya tak tahu macam mana ni ke sana. So I'm just gonna show you guys. Now guys, if you guys are wondering, kenapa nama dia measure of central tendency? Kenapa nama dia measure of central tendency guys? Central tu apa guys? Central tu apa? Central tu tengah-tengah kan? Center. Betul tak? KLCC betul tak? Ada letak KLCC dekat Tanjung Malim? Tak babe. Ada letak KLCC dekat Cyberjaya? Tak kan? Betul tak? KLCC dekat tengah-tengah KL? Sebab itulah tengah-tengahnya. Yes. Boleh? Boleh faham Maksudnya center. Sekarang ni kau perasan tak?
Center yang kau dapat tadi daripada data Seifuan, betul tak? 7. Betul tak? Median kau 7. Kau perasan tak? Jawapan-jawapan lain korang, semuanya almost near to 7. Mode korang, mean korang, median korang. Perasan tak? Itulah nama dia measure of central tendency. So, korang belajar pasal median. Yes. Boleh? Dah, itu yang pertama. Yang kedua sekarang ni, Suzari apa yang Suzari nak buat? So, saya akan extend sikit apa yang korang akan belajar pada hari ini tau. Boleh? Is that okay, everyone? I'm gonna extend a bit di mana? Now, saya akan tunjuk awak very detail dan yang ni, saya rasa benda ni best sebab apa tau? Korang tak susah tau. Bab ni yang kau belajar ni tak susah. Cuba dia leceh sikit. Kalau faham beza di antara susah dengan leceh Siapa beza di antara susah dengan leceh? Angkat kereta susah tak? Angkat kereta. Angkat kereta susah. Kalau saya suruh awak, kau tolong jap pergi angkat kereta depan tu. Susah kan? Susah kan? Betul tak? Berat babe. Berat. Kan? Tapi saya tanya awak, basuh pinggan susah. Basuh pinggan tak susah babe, tapi leceh tak? Leceh dia. Lagi-lagi tetamu datang. Banyak nak kena basuh. Dah tetamu datang kan? Mak awak pula, dia tak masak. Dia panaskan balik. Gunakan tupperware yang dia dah simpan dalam tu. Dalam peti ais. Celah-celah tu ada minyak. Astaghfirullahalazim. Dah tengah basuh pula adik awak kat belakang tengah bawa pinggan. Dia tak so slow. Tengah kita basuh. Rasa nak rembat je adik kita kan? Gitu. Okay? Tapi tak apa. Saya tak rasa lah sebab saya lah adik yang selalu buat macam tu. Jadi sekarang yang pertama kita ada dalam ni. Okay? Saya ambil data yang sama. Data yang awak belajar dengan Seifuan. Di mana awak belajar lah satu. Betul tak saya kata awak belajar satu. Lepas tu you have 2. You have 3. 5, 5, 7, 7, 7. Lepas korang ada 7 ada 4. 7 lagi 13 dengan 14. Ni apa benda? Data apa ni guys? Dia beritahu tak data apa guys? Kita tak beritahu. What data is this? Oh, markah. Markah apa yang rendah sangat? Apa? Oh, per 15. Okay. I was thinking about me. Is he talking about me also? Because my marks is, my NMAX is 10 dulu kan. So saya terasa lah. Okay, so sekarang yang pertama sekali saya ulang balik mana satu awak dapat. Okay, di mana nombor 1 dia akan tanya awak mode. Betul tak? Dia akan tanya awak mode. Okay, dia akan tanya awak mode. Saya tunjuk awak balik je. Yang pertama dia akan tanya awak mode. Dia tanya awak mode. Okay, yang kedua dia akan tanya awak ialah median. Saya tak tahu betul ke tak yang saya buat ni. Saya buat je apa yang dibagi kat awak lah median. Betul kan? Lepas tu nombor 3 dia minta awak juga mean. Setuju Dan yang keempat dia tanya awak ialah range. Betul ataupun tidak guys? Betul So mode awak dapat 7. Okay, 7. Okay. Median awak dapat berapa? Dapat 7. Nak tanya awak, betul tak yang ni yang Seifuan ajar tadi lah yang Q2? Betul tak? Q2. Saya nak tanya awak, yang Q2 yang dia ajar ni, dia bagi tak formula dia guys? Ke dia tak bagi? Dia tak bagi. Boleh saya bagi awak? Betul tak? Semua orang, kalau semua orang yang ni, semua orang buat. Oh, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Betul tak? Potong kiri, potong kanan. Saya nak tanya awak sekarang nak tanya awak. Yang pertama, jangan potong dekat nombor. Sebab kita dah form 5, form 4, awak potong dekat bawah dia. Boleh tak? Potong kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Macam tu. Saya potong banyak sikit Potong kiri, kiri, kanan, kanan. Betul tak? Tengah-tengah korang ialah 7. Dan 7 ni ialah korang punya Q2. Setuju ataupun tidak? Sebenarnya kita ada formula untuk Q2. Apa formula dia, sir? Formula ialah Q2 sama dengan N tambah 1 bahagi 2. Ni formula dia. Yes. Ataupun siapa yang pernah nampak formula lain dia? 1/2 darab N tambah 1. Sir, sama ke, sir? Sama je, sir. Dengar, Saya bagi awak formula ni sebab ni dalam form 4. Siapa yang form 3 nak masuk ke form 4, ini formula yang awak akan pakai. Awak dengar je apa saya buat dulu, Dengar, Semua orang tahu Q2 ni apa? Tahu, betul tak? Tahu. Okey, semua orang tahu tak N tu apa? N tu ialah bilangan. Bilangan. Nak tanya awak, berapa bilangan orang kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang kan? Saya tanya awak, 11 tambah 1 berapa dapat? 12. 12 bagi 2 berapa dapat? Dapatlah 6. Itulah jawapan awak. Dan ramai yang akan cakap, Suzari, itu salah lah. Tu isi hosei. Walau ni. Guys, saya cakap awak, dalam ini bukan jawapan. Inilah kedudukan. Sekali lagi, Ini bukan jawapan. Inilah kedudukan. Maksudnya apa, sir? Daripada kiri kita kira.
Kedudukan dia, kedudukan pertama, kedudukan kedua, kedudukan ketiga, kedudukan yang keempat, kedudukan kelima, kedudukan yang keenam. Berapa jawapan korang? 7. Itulah jawapan korang yang sebenar. Yes. Boleh faham? Dan ramai orang cakap kat saya, ramai orang cakap saya, sekarang ni ialah Seuzairi. Kenapa ada 1/2? Ni formula, jangan tanya formula. Ni formula. Jangan tanya formula yang dah bagi lepas ni. Kau bayangkan? Kau bayangkan? Jangan tanya kenapa tambah guys tu formula. Jangan tanya. Seuzairi. Ini saya. Formula apa? Luas bulatan apa Luas bulatan. Ha. Pajak kuasa 2. Kenapa Jangan tanya. Pasti dia dah bagi. Ada macam kau persoalkan benda-benda yang dia dah bagi. Tapi sebenarnya ada detail dia sebenarnya. Tapi kalau saya cerita tu dia akan jadi panjang dan saya akan ambil masa banyak orang. So boleh tak? Lepas ni kita ada lagi banyak lagi benda besar. Boleh? So again guys, satu je. Formula dia akan bagi. Boleh faham? So perlu risau tak? Jangan risau. Formula dia akan bagi. Yes. Cuma kau kena tahu je, N tu apa? N tu ialah bilangan orang yang ada. Berapa orang tadi ada? 11. 11 tambah 1? 12. 12 bagi 2? 6. 6 ni jawapan ke kedudukan? Kedudukan yang ke-6. So kira lah. Wow. Hilang kau. Kedudukan. So kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah jawapan korang. Kedudukan yang ke-6. Nombor dia 7. Yes. Boleh. Terbaik. Now sekarang ni, boleh faham ni formula saja. So jadi kenapa tak potong? Saya tahu korang cakap kenapa tak potong je. Kau dengar, nanti kau akan faham. Saya tahu semua akan cakap kenapa tak potong je. Boleh Saya kena ajarlah NMATS. Aduh, Zoom user yang cantik, nama pun cantik. Zoom user yang cantik. Saya belum jumpa pengganti saya yang nak ajar darjah 6 dengan darjah 5. Kalaulah saya masuk form 5 saya ajar awak NMATS, ramai darjah 5, darjah 6 yang mogok dan akan bakar MC+. So tolong guys. Kau kena ingat zaman sekarang ada senjata tau. Darjah 5 je dah senjata. Dia dah hebat kan dia lawan korang Boleh? So min yang kau dapat sekarang ni jangan risau. Bila masuk form 4, benda yang sama. It is the same thing. Cuma dia bagi formula je. Apa formula dia? Formula dia akan bagilah X, yes, yes, lah kau. Semua mula jadi macam, ya Allah, apa benda ni Seuzairi? Jangan risau. Dia benda yang sama. Dia benda yang sama yang Seifat buat tadi. Sebiji. Ni Seifat dah tunjuk. Dia memang tak tunjuk semua. Dia saja sikit-sikit lah. Dia bagi teaser sikit. Dia memang spoiler lah. Dia kau ajar lah. Okay. Tapi dia tak tunjukkan ni apa kan? Dia tak tunjuk ni apa kan? Kan? Ini ialah kita punya min. Ni simbol min. Boleh faham? So sekarang ni kau dah dapat jawapan dah. Yang ni kau akan dapat sila 6.455 tadi korang kira Ni yang korang kira. Dan range korang ialah apa? Yang besar tolak yang kecil, di mana korang akan buat 14. Tolakkan dengan 1, jawapan adalah 13. Tapi sekarang ni nak tanya awak, adakah dalam exam dia akan tanya awak yang ini saja? Tidak. Once you masuk form 4, dia akan ekstrakan lagi. Apa yang dia akan tanya? Dengar semua orang form 4 di depan saya. Dengar saya cakap ni. Saya tahu korang tak belajar lagi bab ni. Apa yang saya akan ajar lepas ni, korang tak belajar lagi bab ni. Tapi tolong dengar once korang belajar bab ni, dalam keadaan kau open minded, dan korang faham bab ni awal, tolong janji dengan saya. Jangan masuk ke dalam form 4 dalam keadaan belagak. Jangan masuk form 4 nanti dalam keadaan belagak. Tolong guys, saya memang pantang, geram Kan kau dah pandai kau masuk kelas kan. Kau macam, okay cikgu, ni ajar apa cikgu? Measure of dispersion. Cikgu, ungroup data Okay, cikgu tolong duduk cikgu. Pasal saya nak ajar. Jangan macam tu guys. Pasal apa? Sebab saya risau seorang tiba esok keluar berita, seorang pelajar dibuang sekolah. Yes. Okay. Now I'm talking about, saya tengah cakap pasal form 4 2023. Dalam ni ada form 4 2023 kan? Ada kan? Saya tak cakap pasal form 4 2022. Yang form 5 kau dah belajar. Yang ni diorang belum belajar. Chapter 1 lagi tak belajar kat sekolah lagi. Sekolah pun tak pasal lagi dia. Kita nak ajar yang chapter ni dah. Boleh? Let's go. Now, yang kelima dia akan tanya apa tau? Dia akan tanya awak ialah first
quartile. Yes, sir. Dia kata jawab ialah first quartile. Okay, dan dia kata jawab yang keenam ialah third quartile. Okay. Mesti korang tak faham apa benda first quartile dan third quartile. Inilah saya cakap tadi. Yang mana yang tadi Ifat dah bagi teaser. Yang dia curi saya punya tu kan dia bagi Q2. Yang ni first quartile ialah Q1. Third quartile ialah Q3. Yes, boleh faham? Dan bagi siapa yang tanya apa benda Q1, Q2, Q3 untuk pengetahuan awak, saya bagi satu bulatan ya, sabar jap guys. Sum. Okey guys, itu bukan bulatan. Kadang-kadang benda tak jadi. Okey, Mekamato dah pukul 4 se. Mekamato awak boleh balik kalau awak nak balik. Tak ada masalah Mekamato. Sebab kita akan start sampai 4.30. Mekamato nama pun Mekamato awak. Ada jawab apa ni? Ni maths form 4. Boleh guys? Tolong form 4 please. Korang dah besar. Korang dah bukan form 3. Besar, korang dah besar please. Jadi sekarang saya buat bulatan. Okey, terbaik That's why depan saya Ifat dia jadi. So yang pertama sekarang saya akan potong 4 bahagian. 1, 2. Guys, tahu tak Q1, Q2, Q3 tu apa? Q1 ialah kuarter yang pertama. Kuarter tu berapa? Kuarter per 4. 1, 2, 3, 4 ni lah dia per 4. First quarter saya ambil satu bahagian. Dapatlah 1/4. Yes. Boleh. Lepas tu Q2. Saya ambil yang kedua pula. So ni bukan 2/4 ke? Kenapa 1/2? Terjawab sendiri. 2/4, 1/2 sama? Terbaik. Saya tarik sini lah ni. Ni third quartile. So berapakah yang ni? 3/4. Boleh. Daripada apa? Data yang sama. N tambah 1. Data yang sama. N tambah 1. Boleh. Tapi saya tak nak jawab formula, boleh tak? Saya tak nak jawab formula. Sebab formula kau dah tahu nak masukkan. Betul tak semua dah tahu nak masukkan? N tu apa? N tu ialah bilangan. N tu apa guys? Bilangan. Contoh Guys, berapa bilangan kita tadi? Ada berapa orang tadi? 11 orang. Saya masukkan 11 tambah 1 berapa dapat? 12. 12 bahagi 4? 3. So dapatlah jawapan awak 3. Adakah 3 ini jawapan kedudukan? Kedudukan. So saya kira lah daripada atas ni kira. Kedudukan 1, 2, 3. Inilah jawapan awak. Boleh? Yes. Is that okay everyone? Terbaik. Okay. Lepas tu jawapan awak berapa? Jawapan awak masih lagi 3 ya. Okay, next one. Untuk third quartile. Saya kira tolong guys. 11 tambah 1. 12. 12 bahagi 4. 3 darab 3. 9. 9 ni jawapan kedudukan. Kedudukan. Boleh? So bila saya cakap pasal awak kedudukan, can you all please tell me? Kedudukan ke-9 kita kira sikit guys. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So berapa jawapan awak ya kat sini? 7. So jawapan awak ialah 7. Now you must be wondering. Nak tanya awak median korang boleh potong-potong tak? Boleh? Boleh? Kau nak tahu tak? First quartile, third quartile ni tak nak guna formula pun korang boleh potong-potong. Ya. Saya tahu ramai anak murid saya semua nak cara apa guys. Korang nak cara apa guys? Cuba chat sikit korang nak cara apa. Korang nak cara apa guys? Saya kalau kawan-kawan saya tengok chat saya yang belajar, student-student belajar cara dengan saya ni, astagfirullahaladzim. Saya rasa macam ya Allah. Semua nak cara haram. Guys, saya tidak mengajar cara haram. Saya mengajar cara yang mudah. Jangan cakap haram tak baik macam tu. Boleh pakai dalam exam. Asal saya je haram. Asal Amir je halal. Apa beza saya dengan dia? Tolong jangan so let me show you sekarang macam mana nak cari first quartile dengan third quartile. Kau kena faham dulu guys. First quartile yang ni No. Yang ni Yes. So boleh tak saya nak padamkan yang ni? Boleh? Kau perasan tak? First quartile ialah separuh bahagian yang pertama. Ingat Betul tak? Ni first half, ni second half. Kau pernah main game bola sepak ke apa kan? Okay, kalau masa ni kan first half, ni kan second half. Korang setuju tak saya cakap kat awak yang ni lah first half dan ni merupakan separuh half yang pertama? Setuju?
Dan yang ni ialah separuh half yang kedua. Setuju? Guys, saya nak atas sikit. Cuba tengok ni guys. Ni separuh masa betul? Separuh masa betul? Cuba cari first half. Cuba cari first half kita. Buat apa guys? Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Apa yang tinggal guys? 3. Inilah awak punya cue awak yang pertama. Yes. Boleh. Rasa sangat haram Astagfirullahaladzim. Ini halal nak muda. Boleh jangan macam tu Dekat sekolah belajar cara macam ni lah Husna dulu cara boleh pakai sebenarnya. Tak ada masalah. Okay, nanti saya akan beritahu kenapa tak boleh. Nanti saya beritahu bila tak boleh pakai cara ni. Boleh? Lepas tu saya nak buat apa guys belah kanan ni? Buat apa guys? Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Yang tengah-tengah ni jadi apa guys? Jadilah Q3. Boleh faham? Terbaik. Inilah Q1 awak. Inilah Q2 awak. Inilah Q3 awak. Yeah. Boleh? Okay now guys. Here is the problem guys. Sekarang ni logically logik tau. Saya nak tanya awak logik Okay. Kalau data dia nombor genap sama juga soal atom. Tak ada masalah. Boleh juga buat bersama. Tak ada masalah. Okay, dengar Awak nak ask everyone. Mood bukan 7 ke? Mood memang 7. Mood 7. Mood 7. Okay. Guys. Maksimal saja guys. Boleh? Sekarang ni yang pertama. Dengar betul-betul. Korang perasan atau tidak, yang ni untuk kita punya data, banyak ni. Setuju? Kenapa saya ajar awak formula? Kenapa saya ajar formula? Kenapa saya ajar juga? Dalam kelas korang semua ni, ada 11 orang ke? Beribu. Saya nak korang bayangkan, beribu orang ni, beribu orang ni, kita buat nak cari median. Saya rasa insya-Allah dalam bulan depan dapatlah jawapan dia. Dalam bulan depan. Pasal 1000 orang kan, kau bayangkan kau nak potong. Potong kiri asa. Potong kiri asa. Guys, saya guys tak payah jogging dia nak kurus. Saya potong ni je tahun depan, bulan depan nak kurus. Boleh faham? So that's why kita sediakan formula. Yes. Is that okay? Terbaik. Boleh faham? Lepas tu apa lagi dia orang akan tanya? Dia akan tanya awak yang ketujuh ialah apa tau? Ialah interquartile range. Dengar Dia kata ialah interquartile range. Yes sir. Boleh faham? Let's go. Apa tu sir? Range. Range tu apa? Besar tolak kecil. Betul tak? Tak guys. Okay, julat. Okay guys. Kau ni suka translate. Boy, saya cikgu math. Saya tahu tu julat. Jangan translate. Saya tahu tu julat. Saya tahu. Kalau range betul tak? Yang paling besar tolak yang paling kecil. Betul tak? So sama juga range. Yang paling besar dan tolak paling kecil. Apa dia sir? Tapi tengok kuartil awak. Kuartil awak yang mana yang paling besar guys? 7. Manakah kuartil awak paling kecil? 3. So buatlah 7 tolakkan dengan 3. Itulah awak punya interquartile range. Boleh? Terbaik. Itu jawapan nombor 4. Boleh? Now, Baihaqi. Saya nak pesan awak Baihaqi. Itu ialah form 5 punya. Baihaqi. Itu ialah group data. Ni lah group data ni form 4. Is that okay everyone? Terbaik. Okay. Now, once you are done with this one sekarang ni, saya nak simpan dengan awak je. Saya nak simpan dengan awak sepenuhnya. Ready Okay guys. Dengar. Tadi ada orang tanya. Sezari, what if saya dapat nombor genap Sezari? What if saya dapat nombor genap? You wanna try again? Saya bagi data, tapi kita sembang je. Kita santai sembang. Saya nak awak sembang saya je. Boleh? Kita akan go through kan. Yang pertama, I'm gonna give you all the numbers. Saya bagi sila senangnya sir. Ya, Syamil, betul. 3. Memang senang pun. 3, 4, 4, 5, 6, 7. Okay, dengar? Yang pertama. Okay. Ni nombor genap ke nombor ganjil guys? Nombor genap So saya nak cari awak tanya awak semua ni. Apakah dia punya mode? Apakah dia punya mode? Paling banyak apa dia? 4. Terbaik. Mode 4 terbaik. Next one. Apakah dia punya median? Saya cakap apa guys? Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong. Tak ada jawapan? Bukan tak ada jawapan.
Jawapan dia dekat tengah-tengah ni. Yes. Kalau ni 4, ni 5. Apakah tengah-tengah dia guys? Apakah di antara 4 dengan 5? Dapatlah 4.5. Itulah awak punya Q2. Ada sesiapa nak tanya ke mana saya dapat 4.5? Ada sesiapa nak tanya ke mana saya dapat 4.5? Sebab 4 tambah 5 saya bagikan dengan 2. Ataupun 4 dengan 5 tengah-tengah dia RM4.5 lah. 4 ringgit dengan RM5. Tengah-tengah dia berapa? RM4.5. Boleh? Terbaik. Settle boleh? Okay. Now, sekarang saya tanya awak, what is kita punya mean, purata. Tambah semua kan? Okay, congak. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. Tambah 5, 16. Tambah 6, 22. Tambah 7, 29. Dan awak bagikan dengan berapa bilangan dia? 6. Dan awak dapat jawapan. Tak kira. Terima kasih Alisa Sofia, 4.83. Tapi tak kira pun tak apa. Dah faham ni? Range apa dia range? Yang paling besar tolak yang paling kecil. Paling besar berapa? 7. Tolak paling kecil berapa? 4. Betul tak kita punya range dekat dengan jawapan kita ni? That is all measure of central tendency. Nak cari first quartile guys? First quartile. 3. Apa dia? Apa? Oh, 7 tolak 3 dapat 4. My bad. First quartile buat apa guys? First half. Tengah untuk first half yang pertama. Tengah untuk first half yang kedua. Buat apa guys? Potong kiri, potong kanan. Inilah awak punya Q1. This one. Potong kiri, potong kanan. Inilah awak punya Q3. Yeah. Boleh. Lepas tu buat apa? Q3 tolakkan dengan Q1. Boleh. Terbaik. Saya nak sembang kau saja boleh tak? Saya nak sembang kau saja boleh? Okay. Kau dengar tak apa saya sembang kan? Korang semua dengar kan kita cakap? Ya. Terbaik. Okay guys, tadi dia tanya Sir Zairi, dia buat cerita kelakar saya tahu dia cakap apa. Sir Zairi, apa tu Q4 tak ada ke Q4? Q4 guys. Guys, Q4 tak ada lah. Kenapa? Sebab kalau Q4 betul lah data ni penuh. Yes. Q4 mana boleh? Q4 tu nombor terakhir korang lah. Q4 tu adalah nombor terakhir korang. Boleh faham cantik. Terbaik. Boleh? So Q4 tu adalah nombor terakhir korang. Maju kali dia. Yes guys. Boleh? Okay, apa lagi soalan nak tanya saya? Come on. Nanti mesti soalan kebat dia bagi Q4 saya tak ada. Okay boleh? Settle sekejap. Amir. Ada apa-apa nak cakap dengan dia orang? Ni pasal apa? Q4 sampai Q. Kau tengok guys, kau tengok aku salah cakap dengan kau. Q4 pula. Tidak, ni interquartile range. Tak ada. Terbaik. Okay. So, last one guys. Saya akan paskan kepada rakan saya namanya Sir Hussein. Okay. Boleh? Fatih mana? Tak ada. Hussein je. Sebab lepas dia pergi kuasa tulus tu dia terus hati-hati. Hussein bukan bapak dia ke? Hussein tu nama saya, Wak. Nama saya Muhammad Fatih Hussein bin Saharudin. Ya. Bukan Sanusi Sanusi yang kau ajar. Okey, kepada semua yang ada di dalam ini, terima kasih kepada Sir Uzairi dan kepada semua yang berada di luar sana. Saya percaya perjalanan kita selama 1 jam 30 minit ini akan terisi dengan kisah-kisah yang berada di dalam statistik. Jangan tegur berkaitan dengan rambut. Saya malas cakap pasal rambut. Kenapa? Apa masalah? Rambut saya sama je, Wak. Sama. Rambut sama je. Kenapa ya? Baik kan, saya memang baik. Saya memang elok kan. Okey, jadi semua orang, saya percaya awak mana botak? Saya botak lah. Tak. Lupa nak beritahu. Sebenarnya saya pakai rambut palsu.
kejap lagi saya buka rambut saya ni. Takkanlah saya nak tunjukkan sekarang rambut botak saya, malulah. Boleh kan? Okey, jadi kepada semua yang ada dalam ni, saya percaya awak dah go through kan mode, median dan juga min. Izinkan saya dengan mudahnya untuk go through kan 2 bahagian tambahan bagi bahagian ini dengan awak. Bisa apain enggak? 2 bahagian ini, pertama kita sebut dia sebagai variance. Okey. Dan yang kedua disebut sebagai standard deviation. Brother, sister, apakah itu variance, apakah itu standard deviation? Pemudah kata, pemudah caranya, variance ni dalam bahasa Melayu dia memang pelik sikit bahasa Melayu dia. Variance dalam bahasa Melayu disebut sebagai variant. Ya, dia alam variant. Standard deviation, pada siapa yang memang dah masuk ke form 5 dan dia dah belajar topik variation, variation dengan variant lain, Wak. Jangan lebih-lebih ya. Tahu dah masuk form 5, jangan belagak sangat. Dalam ni ada form 4 juga kan, Kimeh? Dalam ni ada form 4 kan? Jangan belagak ya. Yang dah masuk form 5 tu jangan belagak. Tahu dah senior. Okey, jadi Wak, nama variance ni adalah variant. Standard deviation dalam bahasa Melayunya adalah sisihan piawai. Okey. Soalannya sekarang ni, saya bagi tahu dulu, apa 2 benda ni? Variance dan juga standard deviation sebenarnya 2 benda ni benda yang lebih kurang sama. Dan tujuan variance dan juga standard deviation ni untuk mengetahui di manakah kedudukan data dengan mean. Kedudukan data dengan mean. Jadi maknanya kalaulah data dengan mean jauh, data dengan mean jauh, maksudnya awak akan dapat data tersebut kurang konsisten. Kalaulah data tersebut dekat dengan nilai mean, membawa maksud data itu konsisten. Jadi kalaulah awak tak boleh bayang apa yang kita cakap, nanti saya tunjukkan dalam dia punya formula. Sorry, saya kena tunjukkan dua-dua formula ungroup dengan group ke? Okey, saya tunjukkan 2 bahagian. Ini just gambaran dulu tahu. Untuk awak jangan nak takut. Okey, pertama dia akan ada ungroup data macam awak dah belajar tadi, ungroup. Untuk form 4 you akan belajar ungroup. Untuk form 5 you akan belajar group data. Are you clear? Okey, saya cakap tadi variance dan juga standard deviation ni ibu dia, kunci dia adalah mean tadi tahu. Mean. Saya ingatkan balik, apakah simbol mean? Apakah simbol untuk mean? X bar. Mean simbolnya adalah X bar. Yep. Okey, tak, saya baca tadi sigma. Saya dah teringat orang nak buat kelakar ke apa. Baru saya macam nak bertukar garang ke apa kan. Bukan sigma yang, saya ingatkan dia nak cakap sigma yang, bukan yang tu. Berteruk now. Okay, jadi mean simbolnya adalah X bar. Which is, kalau untuk ungroup, yang ini untuk ungroup, awak akan dapat formula mean ni akan jadi betul saya kena recordkan sikit ni. Tapi untuk group, simbolnya akan jadi begini. Dan saya tahu awak tak tahu pun benda ni. Saya tahu awak tak tahu pun benda ni. So take it easy. Korang tahu kan? Serius lah korang tahu. Weh, baiklah tu korang tahu. Form 5 2022. Yang Form 5 2022 jangan belagak sangat. Korang nak SPM kan? Okay. Jadi, kepada semua yang ada dalam ni, just a symbol. Jangan takut. Oh, Sifat ada ajar tadi ke? Oh, Sifat ada tunjuk tadi ke? Okay, cantik lah. Kalau dah tunjuk tu bagus. Okay, jadi, kalau you dah dapat, Allah baguslah korang ni. Okay, jadi formulanya, awak jangan takut tau. Formula untuk variance akan jadi macam ni. Okay, tak. Okay. Brother and sister, bukan. Yang ni, awak jangan buat ambil benda ni serius. Kepala itik, bukan awak. Ini kepala, apa-apa je lah. Ini adalah, tak, simbolnya memang Naruto. Lah, korang tak tahu ke Naruto tu dia ambil daripada variant? Yes bro, kau know
Girls, pada siapa yang tak tahu, Kakibushi Ninjutsu. Okay, now bergurau. Jadi simbolnya macam ni. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu nak buat simbol macam ni, dah bergaduh. Okay, yang standard deviation ni pula, awak akan dapat dekat sini simbolnya lebih kurang sama, tapi dia adalah begini. Okay, jadi pandang saya. Lepaskan pensel, lepaskan pen. Take it easy. Kalau saya tunjukkan pada awak untuk dapatkan variant, you akan dapat formulanya jadi begini. Okay. Standard deviation adalah benda yang sama. Sekejap ya. Benda yang sama. Cuma yang membezakannya adalah, saya terbalik. Yang ini akan jadi kuasa 2 di atas dan yang bawah ni tiada kuasa 2. Yang ini, Bang Akak, awak punya simbol sama. Cumanya ini akan jadi punca kuasa. That's it. That's all. Itu sahaja untuk dapatkan standard deviation. Okay. Basically, kalau saya bersembang dulu dengan awak, saya nak tanya, boleh tak bagi tahu saya, awak akan nampak ini E macam ini disebut sebagai apa? Sigma tau. Total. Bijaklah korang. Kau mau tahu tadi ke? Ke korang dah tahu lama dah? Korang dah tahu lama lah kan? Kan? Korang dah tahu tadi. Alhamdulillah. Okey, jadi Bang Akak dengar sini baik-baik. Betul tak kalau saya cakap, awak akan nampak ini total. Tapi hati-hati tahu, bacaan dia adalah apa tahu? Total darabkan dengan data dikuasakan 2 atau total darabkan dengan data. Total data dikuasakan 2 atau data dikuasa 2 dijumlahkan. Which one? Adakah awak buat total data lepas tu dikuasakan 2? Itu bukan. Yang awak perlu buat adalah data kuasa 2 dijumlahkan. Sebab data kuasa 2 dijumlahkan. Yup, nak sebut jumlahkan tu kena fill. Contoh, kalau saya letakkan nilai dekat sini adalah 3, 5, 7. Soalan saya, adakah awak buat 3 tambah 5 tambah 7, which is awak dapat 15. 15 ni awak kuasakan 2? No, this is wrong. Jadi kepada siapa yang baru masuk Form 4 untuk tahun 2023, you listen to me. Dan kepada Form 5 2023, you jangan belagak sangat. Adakah dia total data dikuasakan 2? Ini salah. Thank you, Camilla Nazri. Yang awak perlu buat adalah data kuasa 2 dijumlahkan. Maksudnya data ni awak kena kuasakan 2 dulu. Data ni awak kena kuasakan 2 dulu. Data ini dikuasakan 2 dulu, barulah dijumlahkan. Cannot. Gitu. Setiap satu kuasa 2. Betul. Thank you, Fazrin. Sentiasa awal. Nama dia Fazrin Sentiasa Awal. Faham kan? Cun. Jadi macam mana kita sebut tadi? Data kuasa 2 dijumlahkan. Data kuasa 2 dijumlahkan. Tapi hati-hati. Brother sister, yang ini pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Okey, betul kan awak pernah nampak ini dekat min. Jadi dua benda ni adalah benda yang sama. Jadi saya tak perlu nak highlightkan, ini based on apa yang awak dah kira nantilah. Boleh begitu? Okey, habis part yang itu untuk ungroup data. Next one, untuk group data, ladies and gentlemen, apa perbezaan antara kiri dengan kanan kalau awak perasan? Setolak dulu ke bahagi dulu? Tolak dulu ke bahagi dulu? Tolak dulu. Sorry. Bahagi dulu yang ni, baru tolakkan dengan yang tu. Okay, maksudnya awak kena kira dulu yang ni, baru tolakkan yang tu. Boleh? Okay. Bezanya adalah F. Thank you, Fatihah. Okay, by the way, what is F? F adalah our frequency. Okay, tapi detailing itu awak mungkin dah go through kan dengan Saif Fuad tadi. Cuma saya nak tunjukkan pada awak simbolnya begini. Korang jangan lebih-lebih ya. Ini tak ada nak konoha kat sini. Jadi, ladies and gentlemen, kalaulah contoh you nak cari variance dekat sini kan, awak akan dapat Okay. Saya just nak tanya awak,
Kalau you perasan, adakah benda ini dengan itu sama? Ini dengan itu sama. Sama. Tetapi bezanya adalah kuasa 2 je kan. Yang ini mana ada kuasa 2? Isn't it? Okay, cun. Ingat yang bawah ni kita akan jadikan dia apa? Punca kuasa. Okay. Brother, sister, saya nak awak faham balik. Adakah yang ini sigma ataupun total frekuensi darabkan dengan data dijumlahkan? Woi, semua dah bijak lah. Oh, by the way, X ni stand for midpoint dalam you punya form 5, pada siapa semua orang belum belajar lagi lah kot. Okay, X ni adalah you punya midpoint tau. Nanti dalam information tu tau. Ini kita akan sebut dia sebagai midpoint. Okay, titik tengah dalam bahasa Melayu. Jadi, awak akan dapat macam mana tau? Adakah dia total frekuensi darab midpoint dikuasakan 2? No. That is so wrong. Yang you akan buat adalah midpoint kuasa 2 darab frekuensi dijumlahkan. Again, dia akan jadi apa? Midpoint kuasa 2 darab frekuensi dijumlahkan. Oh ya, ada orang dah tak sabar nak contoh-contoh. Boleh awak, demi awak nak tahu contoh. Saya okey. Saya boleh tunjukkan awak. Sebelum tu saya tunjukkan macam ni Okay, brother sister, kalaulah contoh saya tunjukkan dia punya data 1 sampai berapa tadi? 5, 6 sampai 10. Semua orang tahu benda ni Okay, lepas tu saya kata this is our frequency. Berapa frekuensi nak? Data 1 sampai 5 nak berapa frekuensi dia? 7. Boleh. 4. 6 sampai 10 berapa frekuensi dia nak berapa? 8. Cun, saya suka dengan nombor 8. 7. Okay. Soalan saya, betul atau tidak which is frekuensi ini adalah you punya huruf F? Betul atau tidak? Cun, umur saya 47 ke? Random sangat tiba-tiba tanya umur saya, Wak. Umur saya bukan 47. Umur saya tahun ni adalah 27. Terima kasih. Next one. Wak, ini akan jadi midpoint. Soalan saya. Midpoint tu tengah-tengah kan? Macam mana nak cari tengah-tengah? Tambah bahagi 2. 1 tambah 5 bahagikan dengan 2. Maka awak dapat berapa? 3. Mesti akan ada yang tanya, so kenapa bahagi 2? Semua orang pun dah tahu. Kalau midpoint mesti bahagi 2. Kan? Okay, macam mana nak cari midpoint? Macam mana nak cari titik tengah? 6 tambah 10 bahagi 2. Dapat berapa? 8. Woohoo! So, yang awak cari tengah-tengah tadi tambah bahagi 2 tambah bagi 2, yang awak dapat midpoint inilah nilai X. So what should we do? Midpoint kuasa 2 darab frekuensi. Maknanya midpoint kuasa 2. So 3 kuasa 2 darab frekuensi. Frekuensi kita berapa, Wak? 4. Cannot. Okay, jadi saya highlightkan macam ni lah. Saya nak jadikan dia cantik-cantik. So saya buat dia macam ni. X kuasa 2. Nampak? So 3 kuasa 2 je dapat berapa, Wak? 9. Midpoint kuasa 2. 8 kuasa 2. 64. Jadi kalau saya nak cari Fx kuasa 2 sekarang ni adalah midpoint kuasa 2 darab frekuensi. Maknanya awak akan dapat 4 darab 9. Weh, baiklah tu. Midpoint kuasa 2 darab frekuensi. Maksudnya 7 darabkan dengan 64. Awak dapat berapa? 448. So, midpoint kuasa 2 darab frekuensi. Midpoint kuasa 2 darab frekuensi. Dijumlahkan. Thank you semua. Dijumlahkan. Barulah awak tambahkan dua-dua ini. So, bila tambahkan dua-dua ni, awak dapat berapa? 484. Gitulah konsepnya, Wak. Untuk dapatkan game yang pertama untuk midpoint kuasa 2 darab frekuensi dijumlahkan. Yes, brother. Okay, frekuensi biasa dalam soalan dia akan bagi. Okay, ada yang tanya macam mana dapat frekuensi? Dalam soalan dia bagi. By the way, ini pun contoh saya je kan. Okay, ungroup tu adalah data yang tidak terkumpul ya. Okay, habis part yang ni Abang Akak, I think saya hanya sempat untuk tunjukkan awak 2 bahagian ini dan saya hanya ada masa yang sekejap sahaja dengan awak. Jadi, awak tahu kan siapa master of statistik dalam our group kan? Yang memang power bahagian-bahagian statistik kan? Sir Amir, silakan.
Bukan-bukan je. Alhamdulillah selesai kita punya sekolah statistik. Tapi abang kakak sekalian, saya nak sembang dengan korang beberapa benda ataupun benda yang mungkin akan membuka mata korang kenapa cikgu begitu concern dengan markah exam korang. Macam saya dah borakkan awal-awal tadi pasal student-student SBP. Geng, cuba kita tengok jam. Kita tengok jam satu benda ni. Okey, kejap mana dah. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ni saya nak tunjukkan satu perubahan kecil akan memberi impak kepada keseluruhan kelompok berkenaan. Kita tengok yang ni. Ini adalah data-data yang ada abang kakak sekalian. Okey, dia gerak-gerakkan data tu, nampak tak? Min adalah daripada sini sampai sini. Kalau ada yang lebih rendah, dia akan menarik min tersebut yang membuatkan seluruh kelompok itu akan dapat job ataupun label yang berbeza. Faham tak? So, semakin jauh data daripada kelompok min, dia akan membukakan lagi banyak variance, lagi besar variance tu. Dan bila makin besar variance tu, maka abang kakak sekalian, data tu akan dikira sebagai tak konsisten. Jadi abang kakak sekalian, kurang konsisten. Jadi, kalau ada kelompok yang pandai, tiba-tiba ada orang yang kelompok tak pandai, nanti tiba-tiba ada seorang yang markah rendah, nanti kementerian akan tanya pihak sekolah, asal teruk sangat data ni? Awak ada mencicirkan mana-mana student ke? Kenapa student ni seorang yang keluar daripada kelompok? Nampak tak keluar daripada this kelompok tadi kan? So it's not only about you, it's about your kelompok. Seluruh pelajar dalam batch awak, seluruh pelajar dalam sekolah awak. Jadi abang kakak sekalian, cikgu bising markah awak rendah bukan sebab dia nak selamatkan diri dia. Dia nak selamatkan the whole kelompok. Andai kata kalau data ini kita keluarkan, ada yang jauh daripada min, kan dia punya jurang tu makin besar. Seperti yang Samir katakan tadi, sebenarnya concern itu bukan hanya tertumpu kepada awak, tapi untuk menyelamatkan satu kumpulan. Abang kakak sekalian. So janganlah jadi orang yang satu markah je jauh. Saya pun tak faham kenapa orang macam tu. Saya tak faham. Sebab kawan-kawan awak semua dah study hard kan. Awak tak perlulah jadi orang yang markah teruk jauh daripada semua kan. Dan kejap, saya nak sharekan satu benda abang kakak sekalian. Dulu waktu saya degree, first exam saya waktu degree, kita orang ada 2 set soalan. Okay, ini cerita benar 2 set soalan, set A dengan set B. Lepas exam kita bincang lah. Set aku susah doh. Betul doh. Orang ramai kata set A susah. Bising-bising set A susah, set B senang. Lepas tu ada orang yang dapat, set B betul doh. Soalan ni senang-senang macam tu kan. Lepas tu korang tahu tak apa jadi? Waktu kita orang dapat result, dapatlah seorang 97, seorang 96 paling tinggi. Lepas tu paling rendah seorang 35, seorang 34. Lebih kurang macam tu lah. Nak tahu apa yang lebih best? Sebelum kita orang argue dekat lecturer, madam, soalan set A susah lah. Dia dah buat standard deviation, dah buat variance untuk dua-dua soalan. Dan dua-dua nilainya sama. Dua-dua konsisten. Tiada yang susah, tiada yang senang. Kita je yang malas belajar. Kita je malas belajar. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, statistik is all about data. Benda yang ada dekat seluruh tempat kita. Kalau kita betul-betul pegang data, kita tak mudah ditipu. Dan untuk pengetahuan awak, dekat luar sana, big data analytic adalah antara benda yang hot sekarang ni. So, please equip yourself dengan ilmu data ni. InsyaAllah, korang akan dipandang tinggi dekat luar nanti. Alright, Sir Ifwan ada nak cakap apa-apa? Aku tak ada data sangat. Nanti kalau punya hotspot Yes, menarik abang kakak sekalian. Uzairi, silakan. Dan kalau korang perasan juga, kalau data ni, kalau korang perasan, nak dapatkan data yang bagus, perlukan lagi sikit data ke perlukan lagi banyak data? Lagi banyak data. Jadi kalau ada siapa cakap dekat awak, dia ada soalan ramalan, yang SPM baru je setahun jagung. Yes. That's not real data. That's not real. I'm sorry guys, but that's not real ramalan, okay? Sebab ramalan perlukan banyak data. Yeah. Awak tak boleh buat. Kau bayangkan kita buat statistik tadi ada satu je orang. So apa mood dia? Dia. Apa dia punya minit? Dia. Apa dia punya min? Dia. Range dia? Dia. Mana kawasan dia? Sini. Sini je lah. Tu je lah. Boleh faham jadi bijak. Lagi ni pandai. Dah jadi orang yang berjaya. Tanpa percaya soalan ramalan. Ifwan Fatih.
Saya percaya petang ini adalah satu perjalanan yang baru yang membuka mata untuk kita melihat data-data yang ada dan semoga okey, apa tu? Buka mata. Data dia konsisten. Data konsisten. Jadi saya terima kasih kepada semua yang ada dalam ini. Take good care of yourself. Jumpa Bye lagi. bye. Bye.